Klik ni untuk pengetahuan anda semua merupakan antara pelopor kepada aplikasi dalam talian pertama yang membawakan stesen televisyen secara terus ke telefon pintar anda. Jadi saya amat bangga kerana saya bekerja di RTM. Kita mempunyai satu aplikasi dan juga merupakan pelopor untuk menjadi contoh kepada stesen-stesen yang lain untuk turut ikuti kita bagaimana untuk kita mengembangkan stesen TV ke dalam platform media sosial. Ya, melalui aplikasi RTM Klik anda boleh saksikan semua rancangan RTM. Ada 6 stesen TV, 34 saluran radio secara keseluruhannya. Melalui RTM Klik semuanya di hujung jari anda melalui telefon pintar anda. Dan sekarang ini show kita cukup besar hati sempena dengan ulang tahun RTM yang ke-78. Kita bersama dengan kepimpinan tertinggi RTM pada hari ini, iaitu kita perkenalkan Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran. Dan juga ketua bersama kita adalah Ivan To, Pengarah bahagian media digital interaktif yang dahulunya merupakan pengacara Selamat Pagi Malaysia. Ya, dulu duduk sini, sekarang duduk sana. Baju kita sama, mungkin sebab dia bekas pengacara Selamat Pagi Malaysia kan. Selamat pagi untuk kedua-duanya. Selamat pagi. It's an honor to have both of you here untuk menemu ramah kedua-dua orang kata kepimpinan tertinggi RTM yang saya rasa memang satu kebanggaan untuk kita dan juga penghargaan untuk penonton juga sebenarnya kan. Selama ni siapakah individu di sebalik kejayaan RTM selama ini kan. Okey, kita mulakan dengan Datuk terlebih dahulu sebagai Ketua Pengarah Penyiaran. Apa yang Datuk lihat setakat ini, hala tuju yang Datuk sudah pun gariskan untuk RTM setakat ini, berapa peratus yang sudah tercapai dan apa yang Datuk cuba sampaikan lagi untuk bagi penyiaran RTM ini? Saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada semua ahli keluarga RTM kerana kalau kita tengok jumlah tontonan kita, berita, hiburan dan sebagainya berlipat ganda. Contohnya berita ada yang sekali ganda penambahan penontonnya, ada yang 2 kali ganda, ada siaran berita yang 3 kali ganda. RTM semasa kita satu hari bulan hari itu kita melebihi 1 juta. Itu di TV sahaja ya, belum masuk digital. Dan kemudian kalau kita tengok bintang RTM baru-baru ni kan, kalau di televisyen sudah tentulah melebihi 1 juta, tetapi kalau kita tengok di digital pula 7 juta lebih. Ya, jadi ini yang membuatkan saya rasa kita harus kata terima kasih kepada semua rakan-rakan kita yang bekerjasama, tak mengenal pagi, petang, siang, malam ya. Sebab yang paling penting ialah you are very passionate about what you do. Itu yang paling penting. Jadi kita buat ekosistem di mana mereka gembira untuk datang bekerja. Kalau bukan bulan puasa, setiap hari Isnin saya memang ada buat Raise the Bar. Raise the Bar ni adalah orang yang mungkin jarang masuk kita punya meeting pengurusan, tapi mereka dijemput dari setiap unit untuk sama-sama memberikan idea-idea, kerana kalau tak ada idea tidak ada inovasi. Jadi itu yang kita tekankan di RTM dan kita menerima semua idea dari tak kisahlah orang kata kumpulan pengurusan tertinggi ke tak tertinggi pun, tapi sebab saya rasa semuanya sama. Semuanya sama, di mana yang pentinglah idea-idea yang bernas. Betul Ivan? Betul. Ivan ada selalu banyak idea. Tanya dia. Banyak idea. Banyak idea. Sebab itulah kita nak tanya Encik Ivan kita ni lah, peranan media digital interaktif. Sebab yalah, mungkin ramai tak tahu berkenaan MDI ni, apa peranan mereka untuk memperkasakan, menjenamakan RTM ke arah yang lebih tinggi lagi. Okey. Media digital interaktif adalah salah satu bahagian yang penting di RTM ini bersama-sama dengan bahagian yang lain lagi. Cuma tahun ni istimewanya media digital interaktif diberikan peranan yang penting untuk mengangkat OTT itu lebih dikenali, menjadi satu jenama yang kita mahu rakyat Malaysia sayang, yang mahu menjadi teman setia anda untuk bukan saja pasaran Malaysia tetapi juga pasaran rantau Asia dan kalau boleh kita mahu kembangkan lagi. Ya, itulah salah satu cara kita untuk mengeksport kandungan-kandungan dari Malaysia. Sebab kalau kita buat pemikiran dulu-dulu kata kalau nak eksport tu kena letak barang-barang filem-filem dalam beg, pergi nak terbang, pergi kat stesen-stesen di luar negara. Nah, boleh tak tolong mainkan, boleh tak tolong mainkan? Tak. Jadi sekarang apa yang kita buat adalah kita ada RTM Klik iaitu OTT kita. Jadi kita mainkan dalam situ. Jadi orang di semua dunia boleh tengok dan kita boleh menjana pendapatan melalui apa yang kita tunjukkan dalam OTT kita. Itu sangat penting. Jadi kita eksport konten itu dan kita mengenengahkan nama penerbit-penerbit, pengarah yang hebat. Jadi itu salah satu cara kita untuk mengeksport kandungan dan juga kepakaran kita. Pada pandangan Datuk sendiri, apa yang masih relevan di RTM untuk penonton-penonton yang sedang menonton, tak kisahlah TV1, TV2, saluran berita RTM, di RTM Klik dan sebagainya? Saya rasa kita memang relevan kerana kalau kita tak relevan, tak adalah 5
Tuan, apa yang terbaru 5.03 ke 04 ke 05? The latest. Sudah mencecah 5.1. 5 okey. Yang itu kita orang yang download yang kita punya RTM Click. Tapi setiap masa tu akan ada saja orang dalam ekosistem itu yang datang menonton. Apa maksudnya di situ? Maksudnya orang suka akan konten kita, dan kalau kita tengok sambutan di media-media sosial yang lain, ada yang 10.3 juta dan sebagainya. Dan kalau kita tengok demografi platform-platform sosial media yang tertentu, demografi dia, umur usia dia adalah mungkin 34 ke bawah, 32 ke bawah. Jadi maksudnya kita bertambah muda. Jadi orang yang kata RTM tu stesen tua tu salah. Ini adalah orang muda. Jadi kita semua muda. Jadi dan kita tak salah kalau semua orang menonton kita. Untuk orang yang berusia ada program yang mereka suka, untuk yang muda ada program yang mereka suka. Yang paling penting adalah kita relevan dan relatable. Itu yang penting. Itu yang paling utama. Dan sekarang ini kita nak tahu, kita sebagai peneraju penyiaran, pasti kita nak jadi trendsetter. Jadi penanda aras untuk bukan sahaja di media sosial, malah juga di peringkat penyiaran yang lainnya. Jadi bagaimana peranan MDI dalam hal ini untuk kita memperkasakan lagi lebih banyak ruang untuk kita mencapai lebih banyak capaian khususnya kepada generasi muda? Ya, untuk beberapa tahun kebelakangan ini kita dapati media sosial itu menjadi satu platform untuk kita promosikan lagi RTM ini. Itu satu platform yang cukup penting. Di media sosial kita ada 15 juta pengikut kita untuk semua platform, 84 di Facebook sahaja, belum lagi di platform media sosial yang lain. Jadi di situ kita ada streamingnya, kita ada follower kita ada ramai yang memberikan respon dan juga feedback. Di situlah juga untuk kita gunakan inspirasi mereka untuk kita terjemahkan dalam OTT dan juga program-program kita. MDI tidak keseorang, kita dibantu dengan sokongan daripada program radio, program TV, BES dan juga yang pentingnya media teknologi aplikasi section yang banyak bantu kami, MTA yang bertanggungjawab kepada pembangunan aplikasi itu sendiri. Dan tahun ini kita jagakan, ya Cik Mi sebutkan tadi 5.1 yang sudah download RTM Click. Kita nak cari lagi sehingga 7 hingga 8 juta nanti. Kita boleh. Saya rasa tak mustahil. Ya, mustahil, betul. Di Malaysia ni kalau mengikut dapatan yang kita dapat tu, aplikasi ataupun OTT ini dibahagikan kepada tiga kumpulan. 20% mereka yang nak menonton dan mencari kandungan-kandungan di semua platform, dan mereka ada banyak pilihan OTT di Malaysia ini yang berbayar dan kita yang betul-betul percuma. 20% yang cari konten. 40% mereka sudah tahu apa yang mereka nak. Contohnya mereka masuk untuk menonton drama, menonton sukan, menonton berita, bicara wara dan sebagainya. 40% lagi adalah mereka yang mendapat idea untuk menonton bila kita berikan cadangan, recommendation. Jadi kumpulan itu sangat penting. Kita mahukan platform kita juga menjadi satu platform untuk promosikan dan memberi banyak cadangan. Kita banyak program, kita banyak konten-konten yang menarik di OTT. Jadi itu yang penting, dan tugas kami di MDI juga untuk memberikan promosi. Kalau tengok kepada konten-konten yang kita hasilkan di social media dan sebagainya, kita memang menjurus kepada konten-konten yang cukup kreatif, dan kita ada tim pengaruh di social media dan juga content creator kita yang sangat-sangat kreatif menghasilkan yang terbaik untuk RTM. RTM ni kalau kita nak bandingkan dengan stesen TV lain, memang jauh beza sebab kita ada matlamat kita sendiri kerana kita di bawah kerajaan, kita di bawah Kementerian Komunikasi. Jadi pandangan Datuk sendiri kan, apa antara kekuatan utama RTM yang sehingga 78 tahun ini masih kukuh, masih teguh bertapak dalam industri penyiaran? Saya rasa yang penting adalah kita kena ada ilmu yang banyak, ya. Bagaimana untuk memahami penonton kita, ya. Bagaimana kita hendak menyulamkan mesej-mesej membangunkan sebuah negara yang hebat itu dalam bila kita menghiburkan. Jadi yang penting
penting di sini adalah bagaimana kita mengetahui. Itu yang baru-baru ni kita baru habis jelajah Ramadan, majlis penutupannya. Kita sesama dekat Johor. Betul. Jadi apa yang berlaku ialah mereka bukan sahaja pergi menyantuni orang yang memerlukan bantuan dan sebagainya, tetapi dalam perjalanan itu kita dapat maklum balas apa yang mereka mahukan. Jadi apabila kita dapat maklum balas ni, kita membuat program untuk memenuhi keperluan mereka. Jadi itu membuatkan kita sentiasa relevan. Ya? Dan bagaimana kita menghiburkan supaya macam kita masuk sekolah lah. Kalau kenapa kita ingat cikgu-cikgu yang kita suka? Kerana cikgu-cikgu itu mengajar kita dan juga menghiburkan pada masa yang sama, inform, educate dan entertain. Contohnya baru-baru ni bila kita berita ekonomi contohnya. Berita ekonomi selalunya dry orang kata kan. Tapi apa yang kita buat di sini ni geng-geng Ivan lah yang buat. Kita buat dalam bentuk animasi, kartun. Jadi kita nak memberitahu katakanlah cukai naik katakan 6 kepada 800. Kalau kita cakap dalam teks biasa, kita akan menguap dan tidur. Tetapi apa kita letak kartun akan bercerita, ini bagus. Jadi orang dapat menerimanya. Orang tua boleh faham, orang muda boleh faham dan kanak-kanak pun akan teruja untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi itu yang kita harus ketengahkan. Jadi soalan sama ada kita TV kerajaan kita itu tak timbul. Yang penting adalah kita kena faham dunia penceritaan. Dunia penceritaan itu, dan kita tak boleh orang kata one size fits all. Kita olah untuk TV macam mana, untuk digital macam mana. Dan bila kita faham sekarang orang punya attention span, mereka tak boleh tunggu lama. Mereka nak cepat. Jadi bagaimana kita buat cepat? Tetapi bukanlah mi segera, tapi mi segera yang berkhasiat. Yang itu penting. Mi segera yang berkhasiat, Datuk. Okey, Datuk. Pandangan Datuk sendirilah melihat pencapaian RTM secara keseluruhannya. Kita tengok staf-staf kita, bahagian-bahagian drama, sebagai contohlah, mendapat pinjrafan dan juga kita mendapat pinjrafan Malaysia Book of Records satu demi satu, Datuk. Saya betul-betul. Yang penting di sini adalah apabila kita suka apa yang kita buat, kita akan menghasilkan yang terbaik. Jadi saya rasa yang paling penting apa yang kita dah buat selama ni, yang menariknya di RTM adalah kita buat satu ekosistem. Ekosistem ni sangat penting, ya. Apabila kita ada satu ekosistem yang membina, yang dapat membantu orang untuk maju, kalau dia nak ilmu, kita bagi dia ilmu, dan macam kawan-kawan datang kerja lah. Jadi kita punya alam pekerjaan kita tu, it has to be fun. Jadi kalau kita datang asyik kena marah, asyik kena jegah, kita tak nak datang kerja. Jadi kalau kita pergi kerja, masing-masing membantu, suka kan. Jadi itu yang membuatkan dapat menghasilkan ide-ide yang hebat. Jadi saya rasa itu yang resepi kejayaan RTM selama ni. Okey, kita juga produk kepada ekosistem yang dihasilkan ini. Yes. Alhamdulillah. Banyak perubahan. Adakah Ivan telah banyak berubah? Okey, bukan Ivan je kan. Kita ada juga kata-kata kat pengurusan tertinggi lain. Ini ada sedikit video Vox kami sediakan untuk anda. Jadi jom sama saksikan apa agaknya kata pengurusan tinggi RTM berkenaan dengan hari ulang tahun RTM ni. Jom. Transformasi yang dimaksudkan ialah daripada analog ke digital, itu yang utama. Yang keduanya melibatkan tentang konten itu sendiri, mana kandungan yang dihasilkan. Kita bukanlah menghasilkan RTM, bukannya platform untuk menghasilkan kandungan-kandungan yang tiada masuk akal, maksudnya tiada kena-mengena dengan apa yang berlaku di negara kita. Itu RTM. RTM dia akan menghasilkan sesuatu untuk memastikan masyarakat atau rakyat kita di Malaysia ini berfikir tentang apakah dasar-dasar yang dibawa oleh kerajaan, apakah perkara yang menjadi tumpuan utama yang sepatutnya diangkat dan dijadikan topik perbualan dan perbahasan ketika itu. Perancangan yang akan datang ialah pada tahun hadapan kita akan mengadakan konsert 34 je kita suka mengikut zon ataupun negeri. Supaya kita dapat memberikan maklumat dan juga hebahan kepada semua pendengar dan juga pengikut rancangan 34 je kita suka serta 34 stesen radio RTM di seluruh negara. Jadi nantikan pada tahun hadapan ada konsert yang kita akan laksanakan untuk anda semua. Sebenarnya OTT ni dah lama bergerak di peringkat dunia. Jadi RTM perlu melihat ke hadapan untuk memastikan penyiaran kandungan kita tu beralih daripada konvensional platform seperti TV dan radio kepada bentuk baru, bentuk OTT over the top dan juga secara online lah.
RTM perlu ke arah itu dari segi pengisian kandungannya sebab platform dah ada. Kebetulan kita dah wujud sejak 10 tahun lepas RTM Click ini. Bagi saya ia satu pendekatan yang baik untuk kita memperkasakan kandungan kita supaya dapat ditonton oleh halayak-halayak yang menonton, mendengar dan juga melihat secara dalam talian berbanding konvensional. Okey, memang banyak perubahan yang telah dibawakan. Saya rasa antara perkara kalau pada saya lah personally peribadi kan, radio RTM di mana kita bawakan ke skrin. Kalau sebelum ni kalau kita dengar radio, kita dengar suara je, tapi sekarang kita boleh tahu siapakah individu di sebalik suara tersebut kan. Jadi kita nak cerita RTM ni bukan cerita TV je, radio pun banyak juga evolusi yang telah dibawa. Ivan juga pernah juga bersama dengan pihak pengurusan radio juga sebelum pergi ke media interaktif digital ini kan. Daripada Datuk terlebih dahulu, bagaimana Datuk melihat perubahan daripada radio RTM yang Datuk bawakan? Jadi sekarang contohnya kan, apabila saya sentiasa bila berjalan nak pergi ke RTM di negeri-negeri kan, jadi kita dengar dan kita tertonton pakai RTM Click saja. Dan kalau kita nak dengar, katalah kita orang Kelantan, tapi kita duduk kat Johor, jadi kita nak dengar bunyi-bunyi Kelantan tu, kita pergi ke RTM Click, jadi kita boleh dengar. Jadi satu teknologi itu membuatkan kita tak perlu berada di negeri itu. Dan saya dapat maklum balas juga daripada pelajar-pelajar kita di UK, di London. Jadi kalau mereka rindu, mereka dengar radio RTM di RTM Click. Jadi itu pencapaian kita dari segi teknologi banyak membantu. Dan sekarang ni agak masa zaman dulu semasa saya mula-mula jadi wartawan 32 tahun yang lalu. So dia kata elektronik media, print media. Jadi sekarang ni dah tak ada elektronik media ke print. Jadi semuanya satu. Jadi maksudnya kalau radio pun kita boleh tengok muka orang yang cakap di radio. Jadi sekarang ni berbeza, perbezaan dia adalah kita telus dan kita orang boleh nampak terus. Jadi kita kena bersedia mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang dari segi visual, dari segi audio dan sebagainya. Jadi kerja pengacara selepas ni begitu tinggilah dia punya keperluan dia. Maksudnya bukan saja pandai berfikir, kena elok, kena pandai berceloteh, kena pandai ni nyanyi pun kena boleh, semua kena boleh. Sebab itu yang diperlukan. Kita kena menghiburkan. Betul. Okey, Datuk, bukan setakat radio saja. Kita lihat perubahan, transisi, evolusi di bahagian berita awal semasa juga. Datuk antara orang yang memberi buah fikiran yang sangat bernas, memberi nafas baru yang lebih segar kepada pemberitaan, Datuk. Macam ni sebenarnya, saya tak buat kerja banyak. Saya kata, okey, ini outcome kita. Macam mana kita nak mencapai outcome? Yang lain-lain tu semua kawan-kawan kita yang buat. Jadi kerja saya sikit je. Yang lain ni semua kerja, semua rakan-rakan kita di RTM. Jadi mereka inilah yang tak tidur malam, jadi buat kerja. Jadi and they love what they do. Itu yang paling penting. Jadi tugas saya adalah seorang cheerleader. Saya Jadi semua yang lain buat. Itu yang penting. Dan mereka suka apa yang mereka buat. Itu yang penting. Jangan kata sikit, Datuk. Sebab yang atas tu, yang ketua yang nak mengemudi ni tu perlulah kukuh kan. Kita bagi pembayar maksud dalam bantun. Jadi maksudnya anda semualah yang buat. Okey. Macam Ivan sendiri kan, apabila berada dalam media digital ini kan, bagaimana transisi yang cuba dibawa oleh Ivan sendiri apabila Ivan memegang, sebab RTM ni nama yang besar kan. Jadi orang kata kalau macam nak masuk ke pintu baru tu memang besarlah nak dimasukkan tu untuk dibawa ke dunia baru ni kan. Kira tanggungjawab yang cukup besar yang digalas oleh Ivan sendiri kan. RTM Click juga, not to say like terlalu baru ataupun terlalu lama, to some people it is still new kan. Macam mana pandangan Ivan sendiri? Saya mula dengan transisi diri saya sendiri dulu. Saya seorang wartawan kan. Wartawan, saya perlu tulis skrip dan pergi buat liputan dan sebagainya. Dan bertukar kepada satu platform yang lain digital, saya perlu bermula dari kosong. Dan di situ saya belajar dengan tim yang sudah sedia ada di MDI itu. Mereka banyak memberikan input kepada saya. Dan kita boleh berinteraksi dengan idea-idea yang baru dan banyak juga yang mereka berikan kepada saya dan saya terjemahkan apa yang sudah ada di dalam buah fikiran mereka itu ke dunia digital dan sebagainya. Apa perbezaan yang Ivan memang betul rasakan
apabila Ivan bergerak daripada bilik berita ke dunia digital ni. Kita nak dengar daripada pandangan Ivan sendiri. Nak dah tu cerita dia. Hari pertama dia runsing dah masih lagi. Tapi apa yang menarik tentang Ivan dan juga rakan lagi adalah it's lifelong learning. Jadi kita sentiasa mencari ilmu baru. Jadi itu sebab kita kata Ivan, saya cakap Ivan, engkau pandai news, engkau kena pergi kat sana sebab kita perlukan seorang yang ada news background. Dia tak percaya, dia macam balik rumah sedih-sedih macam besok tu dia datang sebagai burung merak dan terus menyinari alam dengan ekor dia. Jadi itu yang penting. Jadi they love what they do. Mulanya ada awan yang mendung itu. Tapi sekarang ni penuh dengan pelangi yang indah. Okey, alhamdulillah. Nampaklah keceriaan di wajah Encik Ivan Toh kita Yalah, sebab daripada newsroom ni dia isu dia lebih orang kata apa? Serius kan. Bila masuk media dia ada juga serius tu, tapi dia lebih kepada new generation. I faham apa you rasa. Kalau I letak Cuba tengok fashion dia sekarang. Jadi dia macam mana? Okey. Transisi tu penting lah. Kalau dalam hati tu dia akan terjemahkan daripada your work, kerja dan sebagainya kan. Okey, Datuk, dalam ruang masa yang ada ni Datuk, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada seluruh warga kerja RTM Datuk. Saya rasa teruskan apa yang anda buat di RTM. Saya rasa mereka semua suka akan apa yang mereka buat dan mereka sentiasa memberi saya idea. Telefon saya tu tengah-tengah malam pun ada yang Jamie, kalau kita buat macam ni macam mana? Banyak cadangan. Jadi itu adalah satu yang bagus. Itu adalah inovasi. Inovasi datang daripada semua orang. Dan yang paling penting adalah bila kita datang ke tempat kerja macam sekarang ni, kita gembira. Kan? Kita gembira. Jadi bila kita gembira, we're passionate about what we do, teruskan saja. Dan data-data yang telah kita kumpul menunjukkan kita telah mencapai satu pencapaian yang sangat hebat. Itu yang paling penting. Jadi data kita gunakan sebagai mengukur kejayaan kita dan data-data itu semua amat membanggakan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Datuk Sami, Ketua Pengarah Penyiaran, dan juga Ivan Toh yang bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan hala tuju RTM. Semoga RTM terus maju dan juga semoga Ivan dan juga Datuk sentiasa orang kata terus bersemangat. Itu yang paling penting untuk menerajui RTM dan juga membawa RTM ke peringkat yang lebih tinggi lah selepas ini, insya-Allah ya.